ataupun mengarang esei kerja khusus sejarah STPM, iaitu berfokus kepada tema sejarah tokoh. Sebenarnya ada pelbagai contoh yang boleh kamu dapati di dalam laman web yang banyak berada di kalau kamu Google di internet. Jadi pada malam ini, panduan mengarang esei yang cikgu ingin terangkan ialah yang pertama sekali, apabila kamu nak menulis esei ni, sebelum menulis esei sudah sedia maklum bahawa kamu perlu membuat proposal dahulu. Cikgu tu rasa kamu sedia maklum bagaimana guru sejarah kamu telah menerangkan cara untuk membuat proposal. Dan apa yang ada di proposal merupakan kertas cadangan ataupun panduan yang melibatkan lebih kurang 7 hingga 8 muka surat sebelum kamu membuat esei sebenar yang merangkumi 3,000 patah perkataan seperti yang dikendaki oleh yang ditetapkan oleh Majlis Perpisahan Malaysia dalam kerja khusus sejarah 2 STPM sejarah STPM ini. Baiklah, apabila pertama sekali kita nak menulis esei ni, okey, tajuk esei ni mestilah sama dengan tajuk proposal yang telah kamu pilih. Dan tajuk tersebut mestilah kamu berbincang dengan guru kamu dulu. Pertama sekali kamu pilih tema. Tema tadi ialah sejarah tokoh. Yang keduanya tajuk. Tajuk tu kamu kena tunjukkan kepada guru kamu semasa membuat proposal tu apakah tajuk yang kamu pilih. Sebagai contoh di sini, cikgu memilih tajuk sumbangan seorang tokoh iaitu Tuan Haji Jalil bin Aman, seorang tokoh pengetua cemerlang. Seorang tokoh pengetua cemerlang di sebuah sekolah iaitu di SMK Air Molek 75460 Melaka. Dan tempoh kajian cikgu ini melibatkan tempoh dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Cikgu ulangi, tajuk esei cikgu ni yang cikgu akan terangkan ialah sumbangan Tuan Haji Jalil bin Aman, tokoh pengetua cemerlang di SMK Air Molek 75460 Melaka dari tahun 1990 sehingga tahun 2000. Okey, itu tajuk dia. Jadi dalam esei ni di muka surat pertama dia mesti ada tajuk saja. Tajuk di bahagian atas kamu type menggunakan font Times New Roman saiz 12 dan centerkan dari atas sekali. Tajuk tu boldkan, hitamkan. Di bawah tajuk tu kamu mulakan dengan pengenalan. Okey. Pengenalan nak tulis apa? Okey. Dalam pengenalan ni dia sama seperti pengenalan yang kamu buat dalam proposal. Lebih kurang samalah apa yang telah kamu tulis dalam proposal. Okey, di sini panjang pengenalan tersebut mestilah tidak lebih daripada 3/4 muka surat. Maksudnya atas ke muka surat pertama tu tajuk, di bawahnya pengenalan, di bawah pengenalan tu sampai ke bawah muka surat pertama tu, hujung muka surat pertama, kamu tulis tentang pengenalan tidak boleh lebih daripada 3/4 muka surat. Jadi muka surat pertama ni ada tajuk dan pengenalan saja. Okey. Apa yang nak tulis dekat pengenalan tu? Okey, kamu boleh mulakan dengan menerangkan definisi. Kamu boleh menerangkan kalau secara tokoh ni, terangkan definisi tokoh menurut Kamus Dewan. Kamu boleh berujuk kepada Kamus Dewan dan kamu lihat apa definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan. So boleh buka Kamus Dewan lah. Okey, kemudian selepas tulis definisi tokoh tersebut, kamu ikuti pula dengan biodata tokoh yang kamu pilih tu. Kalau di sini tokoh yang dipilih ialah Tuan Haji Jalil bin Aman, pengetua cemerlang SMK Air Molek Melaka. So, kamu tulislah biodata beliau. Nama dia, nama penuh dia, umur dia. Okey. Kamu juga boleh tulis kat situ sedikit tentang latar belakang keluarga dia, latar belakang pendidikan dia, di mana dia belajar, okey, dan juga tentang kerjaya tokoh tersebut. Bagaimana daripada seorang guru biasa hingga menjadi seorang pengetua dan akhirnya menjadi seorang pengetua cemerlang. Okey, itu di bahagian pengenalan di muka surat pertama, tajuk dan juga pengenalan.
Baiklah, kita berpindah kepada muka surat yang kedua. Okey, di muka surat yang kedua, kita nak tulis apa? Okey, yang pertama, kamu kena terangkan sejarah kerjaya dia. Sejarah kerjaya tokoh tersebut. Siapa tadi tokoh pengecermelang, iaitu Tuan Haji Abdul Jalil, Tuan Haji Jalil bin Aman. Okey. Kamu perlu menerangkan di sini sejarah kerjaya beliau dengan lebih terperinci. Sejarah kerjaya beliau dengan lebih terperinci. Apa kerjaya dia? Kerjaya dia ialah seorang guru dan akhirnya menjadi seorang pengetua dan akhirnya menjadi seorang pengetua cemerlang. Okey, tulislah esei anda ni dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya berdasarkan pembacaan kamu. Maksudnya kamu nak tulis esei ni, kamu mesti ada sekurang-kurangnya 5 buah buku. 5 buah buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan kamu. Sumber rujukan dipanggil sorotan kajian. Okey, sorotan kajian ialah buku yang kamu baca. Kalau di sini tajuk yang kita pilih adalah sejarah tokoh. Jadi kamu mesti membaca sekurang-kurangnya 5 buah buku yang berkaitan dengan kepimpinan. Lebih bagus lagi kalau buku tersebut merupakan buku yang berkaitan dengan tokoh pendidikan di negara kita. Okey. Okey, di sini tulis esei anda dengan baik berdasarkan pembacaan dari buku rujukan ataupun sorotan yang kajian yang cikgu katakan tu, dan huraikan apa maklumat yang kamu peroleh itu dikaitkan dengan hasil temu bual kamu dengan responden sendiri. Dalam situasi ini kamu menemu bual siapa? Kamu menemu bual Tuan Haji Jalil bin Aman. Jadi kalau kamu pilih seorang tokoh lain, jadi kamu hurai kembali apa yang kamu telah soal semasa kamu menembual responden kajian kamu itu. Okay, dalam situasi ini kamu mestilah menemu ramah ataupun menembual sekurang-kurangnya 5 orang. 5 orang responden sekurang-kurangnya. Tak boleh seorang je. Maksudnya kamu jumpa Tuan Haji Jalil, Tuan Haji, macam saya tadi, tokoh sejarah tokoh pengetua cemerlang, jumpa Tuan Haji Jalil bin Aman saja. Tidak begitu. Jadi kamu boleh jumpa responden kamu yang lain daripada Tuan Haji Jalil bin Aman ialah kamu boleh jumpa dengan penolong kanan di sekolah beliau. Dia penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid HEM, penolong kanan co-curriculum. Kalau ada sekolah tu ada tingkatan 6, sudah tentunya penolong kanan tingkatan 6. Kamu boleh dapatkan pendapat tentang peranan Tuan Haji Jalil bin Aman tu, bagaimana beliau menguruskan sekolah sebagai seorang pengetua cemerlang. Apa dia punya sumbangan? Apakah usaha-usaha yang dibuat untuk meningkatkan kecemerlangan, menyebabkan beliau ni seorang pengetua yang cemerlang. Okey. Dan pastikan apabila kamu mengarang esei ni, ingat kan, biasanya pelajar kerap melakukan kesalahan ejaan. Nampak macam mudah saja, tetapi dia menyebabkan esei anda itu dipotong markah. Okey. Lepas tu kadang-kadang pelajar ni kerap melakukan kesilapan berdasarkan pengalaman cikgu. Dia kerap melakukan kesilapan di mana di dengan mana. So di mana tu jarak. Dia apabila di, selepas tu tempat, dia mesti jarak. Dia di sana, di sini, di sekolah. Itu menunjukkan perkataan di dengan perkataan seterusnya mesti dijarakkan. Okay, yang seterusnya ialah kesilapan yang pelajar kerap lakukan juga ialah kata nama am dan kata nama khas. Contohnya ni secara tokoh, nama orang tu Jalil bin Aman, Tuan Haji Jalil bin Aman, mesti ditulis dengan huruf besar di permulaannya. Okey, dan nama sekolah dia tadi SMK Air Molek. SMK tu huruf besar, Air tu A huruf besar, Molek ni M huruf besar, 75460 Melaka. Melaka tu nama negeri huruf besar. Jadi kebanyakan pelajar mengambil remeh, memandang mudah kesilapan ini yang akan menyebabkan esei anda tu nampak cacat dan tidak akan mendapat markah penuh. Kerana untuk mendapatkan markah penuh ni, esei kamu tu mestilah tiada sebarang kesilapan tata bahasa. Jadi macam mana nak ngurangkan kesilapan ataupun nak menidakkan adanya kesilapan tata bahasa ni ialah kamu perlu membaca apa yang kamu type tu berulang-ulang kali. Dan cikgu selalu menyarankan kepada pelajar supaya apabila mereka dah mengarang esei ni, mereka bagi kawan baik dia baca. Ataupun kamu boleh minta tolong
Kalau ada abang kamu yang belajar universiti ke, di rumah, abang, kakak, ataupun ibu dan bapa kamu yang mempunyai masa yang terluang, seandainya mereka mempunyai masa terluang, minta mereka tolong baca dan komen ataupun bulatkan, contengkan di mana kesilapan-kesilapan ejaan yang telah kamu lakukan. Okey? Itu di muka surat kedua, kamu menceritakan tentang sejarah kerjaya dia. Okey? Sejarah kerjaya ni tidak semestinya cikgu kata tadi di muka surat kedua. Kamu boleh tulis tentang sejarah kerjaya ni, maksudnya dari peringkat awal dia menjadi guru. Bila dia jadi guru? Matab mana dia belajar? Kalau dia masuk universiti, universiti mana dia belajar? Okey, dia masuk belajar di UPSI ke, di USM ke, di UKM ke, Universiti Melaya. Okey, jadi kamu dapatkan maklumat tu apabila kamu menemu bual tokoh tersebut. Tokoh yang ingin kamu kaji. Ini menyebabkan esei kamu itu sangat mantap. Dan kalau boleh, kamu dapatkan salinan ijazah beliau. Kalau sijil matab lah. Kalau ijazah, mesti ada ijazah kan. Dan ataupun pelantikan sebagai pengetu, surat pelantikan sebagai pengetu. Surat pelantikan sebagai pengetu Semelang. Itu ialah semua bahan bukti sumber prima yang menunjukkan bahawa kajian kamu tu sangat-sangat bagus, sangat-sangat mempunyai sumber yang sumber prima yang baguslah. Okey, seterusnya. Kamu boleh tulis yang tentang sejarah kejadian ini dalam 2 muka surat dalam 2 muka surat. Okey, seterusnya. Dan apabila kamu menulis esei ni juga, kamu perlu meletakkan nota akhir. Nota akhir ialah maksudnya apa sahaja petikan yang kamu ambil daripada buku. Bila kamu nak mengarangkan esei tokoh pengetu Semelang tu, Tuan Haji Jalil tadi, jadi apa yang dicakapkan tu, apa yang ingin kamu karang tu, kamu boleh kaitkan hasil daripada rujukan kamu kepada buku-buku yang kamu baca sebagai sorotan kajian. Dan apabila kamu quote atau petik sesuatu perenggan daripada buku tersebut, kamu perlu letakkan di hujung petikan yang kamu petik tu dengan angka. Kalau kali pertama dimulakan dengan angka 1 yang dikecilkan, dipanggil nota akhir. Di mana nota akhir ni akan dikecilkan. Boleh rujuk pada blog cikgu. Cikgu ada terangkan macam mana nak kecilkan nombor pada nota akhir tu. Dan dia akan dirujuk di bahagian akhir sekali esei kamu selepas bibliografi nanti, nota akhir ni. Kalau tak jelas lagi, boleh rujuk dari blog cikgu. Ada satu video cikgu terangkan di situ tentang kesilapan di dalam words. Dan kalau nak lebih jelas lagi, cikgu rasa lebih mudah kamu jumpa dengan tanya cikgu sejarah kamu. Dan cikgu rasa cikgu sejarah kamu sudah pasti menerangkan tentang cara penulisan nota akhir. Okey, seterusnya, yang pertama tadi tajuk, yang kedua pengenalan, yang ketiga ialah sejarah kerjaya beliau. Yang keempatnya, kita pergi pula muka surat yang seterusnya. Muka surat pertama dah selesai, muka surat kedua, ketiga dah selesai tentang sejarah kerjaya. Muka surat keempat. Okey, muka surat keempat ni, itu ialah antara bahagian yang sangat-sangat penting dalam menulis sejarah tokoh ini. Okey, di sini kamu perlu menerangkan sumbangan tokoh tersebut di pelbagai peringkat. Okey, di pelbagai peringkat. Bahagian ini sangat penting, huraikan sumbangan tokoh kalau di sini pengetu Semelang tersebut di peringkat sekolah, di peringkat daerah, dalam masyarakat, di peringkat negeri. Kalau ada negara dan seterusnya, mungkin di peringkat dunia, kita tak tahu. Baik, bagaimana tokoh yang anda pilih itu mungkin seorang yang sangat hebat. Okey, mungkin dia ada sumbangan di peringkat antarabangsa. Okey, tulis esei anda menggunakan maklumat yang telah diperolehi daripada responden-responden dan juga buku-buku sorotan yang dibuat. Panjang segmen ini sangat penting, dia mencakupi 5 hingga 8 muka surat. Sumbangan beliau. Macam mana nak tahu sumbangan beliau? Macam cikgu cakap tadi, bila kamu menemu ramah beliau, kamu perlu tanya banyak soalan berkaitan dengan apakah sumbangan tokoh tersebut terhadap bidang-bidang yang cikgu kata tadi. Kalau di peringkat sekolah, kamu terangkan mungkin 3-4 muka surat saja di bahagian sumbangan di peringkat sekolah. Okey, bagaimana dia menaikkan prestasi sekolah? Macam mana dia memberi semangat kepada memotivasi kepada guru? Bagaimana beliau menaikkan motivasi pelajar sehingga menjadi pelajar terbaik, pelajar cemerlang, mendapat straight A dan sebagainya. Itu peringkat sekolah. Okey, peringkat daerah satu bahagian, peringkat masyarakat, peringkat negeri, peringkat negara dan seterusnya. Ada segmen-segmen atau bahagian-bahagian dalam esei tersebut. Okey.
Okey, panjang sebenarnya esei kamu ni, sumbangan ni bergantung kepada hasil temu bual kamu lah. Seandainya temu bual kamu tu, soalan yang kamu tanyakan terlalu ringkas, maka mungkin kamu tidak dapat menghuraikan sumbangannya dengan bagus. Okey? Okey, seterusnya bahagian yang kelima. Ya, cikgu ulang yang pertama tadi, pengenalan. Tajuk. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, sejarah kerjaya dia. Yang keempat adalah sumbangan dia tadi. Dan yang kelima, bahagian yang kelima ialah kejayaan yang telah beliau perolehi. Kejayaan yang telah beliau perolehi. Jadi, huraian kamu boleh menjangkau 8 hingga 10 muka surat bergantung kepada kualiti maklumat yang kamu miliki. Okey, di bahagian ni anda boleh huraikan dengan panjang dan mendalam maklumat-maklumat yang diperoleh daripada responden yang telah dibuat, hasil bacaan anda dan juga dapatan daripada kajian lapangan. Maksudnya kamu pergi ke sekolah dia, jumpa pengetua, jumpa penolong kanan tersebut, guru-guru yang pernah bekerja dengan beliau, sama ada di sekolah lama ataupun di sekolah pada masa yang kajian ini dibuat. Okey, dengan menggunakan dapatan-dapatan daripada sumber-sumber primer seperti pelak pembukaan sekolah tersebut. Boleh lihat ataupun ada pejabat pendidikan daerah. Boleh jumpa dengan pegawai di pejabat pendidikan daerah. Beliau biasanya mereka ni memang berhubung kait dengan pengetua-pengetua ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Sumbangan idea pengetua tersebut hingga menyebabkan beliau dilantik sebagai pengetua cemerlang. Yang bila pengetua cemerlang ni biasanya pengetua-pengetua lain akan menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam menaikkan prestasi sekolah mereka kerana melihat kepada kejayaan pengetua tersebut. Okey. Lagi kamu boleh dapatkan sijil lantikan dia sebagai pengetua macam cikgu cakap tadi. Ni anugerah pengetua cemerlang dia mesti ada anugerah kan. Ada sijil, ada anugerah, ada pelak. Okey. Lepas tu ada gambar arkib, gambar lama dia. Gambar-gambar apa yang beliau telah buat hingga hasil-hasil kejayaan dia. Hasil-hasil kejayaan yang telah diperolehi. Macam di banyak peringkat yang cikgu telah terang tadi, dari peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat negara dan mungkin antarabangsa. Kita tidak tahu, mungkin tokoh kajian kamu sangat hebat. Okey. Semua dapatan ataupun semua sumber bukti tadi kamu boleh letakkan sama ada di tengah-tengah esei kamu, di bawah huraian kamu, ataupun kamu boleh juga letakkan di bahagian lampiran